Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel aku. Hari ini dekat rumah ialah PKPB kan. Kalau tak ada apa urusan, jangan keluar, duduk dekat rumah. Okay. Macam biasa, menguruskan bil-bil, surat-surat, urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah, dengan kenderaan, hutang-hutang, piutang, kita dah kena bayar balik pinjaman-pinjaman kita. Cuma hari ni nak cerita sikit lah pasal Puspakom untuk kenderaan perdagangan lah, khususnya teksi. Persediaan ringkas bila kita nak pergi inspection, apa yang kita kena buat. Setiap kenderaan perdagangan dulu setiap 6 bulan kita kena buat pemeriksaan, dipanggil pemeriksaan berkala. Tapi sejak tahun 2018 di bawah Menteri Pengangkutan Anthony Loke, ada kaitanlah dengan e-hailing dan sebagainya. So dah di-revise balik untuk e-hailing dan teksi, ditukar kepada setahun sekali. Pada pendapat aku, benda ni memang sesuai lah untuk kenderaan ringan seperti teksi, e-hailing. So apa yang perlu kita sediakan untuk pergi ke Puspakom ni? Dah ada apps Puspakom dah ada apps dekat telefon, tapi tak silap untuk Android saja. So kita booking dalam tu, kita check kita punya time kita yang nak pergi, apa ni tarikh, dan kita terus boleh buat bayaran online kat dalam tu. Okey. Lepas booking, buat persediaan lah untuk kenderaan kita. Okey, yang pertama, pemadam api. Pemadam api mesti ada lah. Apa-apa pun kenderaan perdagangan mesti ada. Dulu kena hantar ke bomba untuk dapat sijil dia tu. Lepas tu dia kata tak perlu dah, just pergi ke tempat company yang keluarkan pemadam api tu. Kita pergi just servis kat situ. Okey, dia akan tampal satu pelekat dekat situ menunjukkan yang kita dah servis. Okey. So yang kedua, kena ada segitiga kecemasan. Okey, untuk kenderaan ringan mesti ada segitiga kecemasan. Tapi kalau macam untuk kenderaan berat, lori, dia mesti ada, tak silap aku, dia mesti ada kon. Selain segitiga tu, dia mesti ada kon kon 3 segi tu yang besar tu, dekat trailer tu. Tu mesti ada. Yang ketiga, mesti ada dalam kenderaan kita tu peti kecemasan. Emergency kit tu, kit box tu. Janganlah kotak je pula ada. Tengok ni, semua ada. Tak complete pun sekurang-kurangnya ada lah. Kapas, ni tengok ni, minyak kapak pun ada. Manalah tahu pening kan. So perlulah ada yang basic-basic ni. Kalau nak tambah, kita tambah lah. Kalau kita dah guna, nanti kita top up lah, kita gantilah balik kan. Okey. Selepas tu, kereta tu kita kena pastikan dalam keadaan yang baik lah. Kalau kata kita tak nak kantoi, tak nak kita kena masuk buat pemeriksaan ulangan. Okey. So apa pun yang terbaik, kita kena sediakan kenderaan kita dalam keadaan baik, bersih dan sebagainya. Okey. Yang pertama, pastikanlah brake kereta kita elok. Yang kedua, pastikan tayar kita cukup bunga dia, elok, tak koyak dan sebagainya. Okey. Nombor 3, yang paling yang paling kereta aku sejak baru, memang seingat aku berapa kali je kot dia boleh lepas, maksudnya lepas sekali lah. Alignment. So alignment ni kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak boleh nak buat. Macam kita tengok bunga tayar ada, macam brake ada kan. Alignment ni bergantung pada komputer kedai yang buat, orang kedai yang buat, dan yang periksa orang Puspakom, komputer Puspakom yang check. So benda ni
Beberapa kali juga aku bertegang urat dengan orang sana kan. Pernah sekali aku macam dah hilang sabar, sampai 4 kali aku gagal. Kira aku tanyalah, jangan, kalau boleh jangan sampai menyusahkan pemandu dan sebagainya, boleh tak? Berkaitan dengan duit, dengan masa orang kan. Cakap, tolong terangkan apa benda kriteria, apa benda dia punya syarat yang kena lepas. Dia duk terang kata gagal, tapi dia tak cakap apa, berapa bacaan yang sepatutnya, negatif, positif dia tak cakap. Masuk jumpa, tanya, boleh tak beritahu apa dia kan. Jadinya kita pergi kedai pun kita boleh cakap bacaan dia macam mana yang diperlukan. Bila diterangkan oleh bahagian teknikal Puspakom, alignment ni dia mesti sama ada positif atau negatif, tak lebih daripada bacaan dia 5.0. Bacaan tu macam supaya tayar tu tak terkangkang sangat, tak termasuk sangat. Lebih kurang macam tu lah. Kalau bacaan dia dalam 1 contoh, ataupun 2 masih lepas, 3, ataupun bacaan tu paling ngam 4.9 contoh, ataupun 5 lah dapat ngam-ngam, mungkin boleh lepas. Dokumen semua kita kena bawa lengkap lah. Kalau kata kita owner, kita bawa je lah. Kita punya geran kereta mesti ada, geran kenderaan. Yang kedua, kita kena ada bawa kita punya SSM, pendaftaran syarikat, slip apa betul tu, kelulusan yang lepas, Puspakom punya slip tu yang lepas, kena bawa sekali. Kalau disk tu memang dah ada kat kereta kan, memang kita akan bawa lah. Dan yang keempat, untuk teksi dia ada satu borang dipanggil TR ke TX gitulah, borang berkenaan dengan meter teksi, kelulusan meter teksi. Okey, bercakap pasal meter teksi kita kena pastikan yang meter tu betul lah, bukan meter roket. Dia tak terlalu laju, dia tak terlalu lambat. Okey, ada satu benda yang aku abaikan je benda ni dan aku gagal. Waktu pada teksi tu, meter teksi tu, okey, aku pernah jam meter teksi tu dia akan lewat, aku tak tahu sebab apa. Adjust macam mana pun, setiap kali sampai inspection yang akan datang, dia akan lewat dalam 10 minit. Seelok-eloknya pergi adjust. Kita pergi ke kedai meter tu, kita cakap kita nak servis untuk inspection, dan dia akan setting semua dan dia akan keluarkan satu surat. Surat tu kita mesti bawa, sebab kedai tu dah usik meter tu, dia dah potong dia punya apa tu dia panggil, dia punya macam kunci keselamatan tu dia ganti. So nanti dekat Puspakom dia tengok dah tempered kan benda tu, dah putus kan kedai punya tu. So kena ada surat yang mengatakan kita pergi servis benda tu. Biasanya sekali servis dalam RM30 lah macam tu. Kita adjust balik, kita check meter tu okey tak, berfungsi dengan baik ke tak. Okey, dan walaupun teksi aku MPV, aku hanya boleh bawa 4 penumpang. 4 penumpang dengan satu driver, maksudnya 5. Tapi seat ada 6. Seat ada 6. Itu juga boleh menyebabkan gagal. So, setiap kali nak pergi inspection, seeloknya cabut satu seat tu. Kita lipat, dia tak kira dia tetap dalam kereta tu ada 6 seat. Alright, so dah settle semua, pastikan untuk visual punya inspection lepas, stiker-stiker dekat tepi tu, stiker nama tu belakang tu mesti ada. Pastikan kita punya tingkap window tint kita. Untuk nak cerita pasal kereta aku ni, memang datang dengan masa beli, memang datang dengan dah ada window tint dia. Tapi yang depan tak lepas, sebab bila dibuat bacaan dia jadi dalam 60. Jadi sepatutnya depan 70. Okey, depan 70, keliling mesti 50 tak silap. Pergi kedai tu kopik lah, walaupun berat di hati so just buang lah tinted depan. Tapi orang cakap perkataan tinted ni ni luar topik lah, salah untuk digunakan. Kita kena sebut tinting. Tapi disebabkan kita dah kebiasaan menyebut tinted,
nak sebut tinting tu dah macam kelakar pula, tinting. Dia terlepas juga tinted. Okey, itu luar topik. Okey, dah pastikan semua benda-benda yang aku cakap tadi semua dah okey. So kita pergilah basuh, kita pergilah cuci. Benda yang kita akan tengok tu melambangkan kita. Kalau kita bawa kereta tu dengan keadaan kotor, tak berbasuh, luar dalam berhabuk, apa benda bau tak sedap pun, apa pandangan pemeriksa tersebut lah pada kita kan, macam tampil lewa apa semua kan. So itulah sedikit pasal persediaan. Aku dah buat ni selama hampir 10 tahun. Setiap kali inspection akan membibil, leceh lah, malas lah, tapi ya, dah sampai pun. Pemeriksaan ini dikira sebagai kenderaan untuk teksi aku ni, dikira sebagai pemeriksaan terakhir lah sebagai teksi, sebab permit aku akan berakhir pada Mei 2021. Kereta tersebut akan dihenti tugas. Dihenti tugas sebagai teksi. Dah tak boleh dah jadi sebagai sebuah teksi. Tak apa, kita tengok macam mana inspection kali ni. Hari Rabu depan, 11 hari bulan. Tengok berapa kali kita kena keluar masuk. Persediaan semua aku dah buat. Pemadam api dah dihantar untuk servis, besok baru ambil. Alignment pun tadi dah check, tapi kena buat sikit repair. Stabilizer link dengan stabilizer bush tu dah rosak, so better tukar. So kita tak tahulah macam mana keadaan dia. Lepas repair tu, lepas tu benda-benda lain ni semua memang dah ada lah, tak ada masalah. So okay, itulah sedikit pasal persediaan kalau setiap kali nak pergi ke Puspakom. Jadi kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak sudi subscribe dan tonton video aku. Yang belum, yang baru masuk, yang baru tengok, boleh tekanlah butang subscribe dengan loceng tu untuk notifikasi. Lepas tu boleh like kalau suka, dan boleh komen lah untuk berinteraksi dengan aku. Ada benda nak tanya ke, ada benda nak komen ke, ada benda nak cadang ke, okey, boleh. Sehingga kat sini dululah video ringkas aku. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum, bye bye.